Baik. Perkara pertama sekali, kedua-dua surah ini bermula dengan isu penyakit hati. Fakrul cuba ingat Perkara yang pertama sekali adalah isu penyakit hati. Okey. Yang kedua, kita akan mendapati kedua-dua surah ini menyentuh perihal kemuliaan manusia. Manusia ni mulia sebenarnya. Yang ketiga, Fakrul, Allah bercerita tentang pembalasan orang-orang yang tidak bersyukur. Yang keempat adalah pembalasan orang yang bersyukur. Dan yang kelima adalah call to action, CTA, action plan. Yang mana saya mendapati kedua-dua surah ini, Fakrul, action plan-nya jelas dan tegas. Berbicara mengenai komitmen untuk terus menyebarkan Al-Quran kepada masyarakat Makkah dan sekali-kali jangan rasa lemah. Okay, cuba ingat balik 5 benda tadi. Minta maaf rakan-rakan di Facebook, saya terpaksa hentikan di Facebook, mungkin masalah line saya tak boleh 3 platform. So insya-Allah saya akan buat rakaman supaya lebih selesa nak dengar bila saya publish nanti. Di Instagram okey kan? Dan di TikTok okey kan? Jadi alhamdulillah. Okey. Nombor satu apa, Fakrul? Nombor satu adalah penyakit hati. Okey, anda akan mendapati surah As-Sajdah bermula dengan isu orang yang sombong. Ini penyakit hati. Surah As-Sajdah bermula dengan isu orang yang merasakan kita orang Mekah orang yang terbaik. Sebab orang berduyun-duyun datang ke Baitullah dan kita dikenali popular di seluruh tanah Arab kerana kita keturunan Ibrahim. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Sajdah, so tak ada function ni. Kalau tak ada function tak apa. So dalam surah As-Sajdah anda akan mendapati Allah menyebut betapa Makkah ini tidak signifikan pun di pandangan Allah kalau tidak beriman. Kamu rasa kamu bagus, kamu rasa kamu mulia, tetapi mari aku habaq pada kamu litunzira qauman ma atahum. Beri perhatian pada kalimah qauman nakirah. Litunzira qauman, iaitulah Al-Quran turun. Am yaqulu naftara, Al-Quran yang difitnah ini sebagai rakaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Quran ini turun kepada satu kaum. Adalah satu kaum itu. Allah tidak sebut kaum mana. Sepatutnya ia merujuk kepada Quraisy, tetapi Allah menunjukkan Quraisy tidak signifikan dengan tangkir, iaitulah unsur nakirah, iaitulah adalah satu kaum tu yang Quran turun untuk beri peringatan. Adalah satu kaum tu. Kalau mulia sangat Quraisy ini, kalau mulia sangat, Allah akan menjadikan ia ma'rifah, litunziral qaum, litunzir untuk memberi peringatan kepada satu kaum. Jelas satu kaum. Tetapi bila ia menjadi nakirah, ia menunjukkan adalah satu kaum yang rasa dan dia bajet dia bagus sangat, tetapi dia tidak ke mana-mana pun kalau tidak dengan iman, kalau menentang para rasul. So isu penyakit hati begitu jelas di bahagian pertama surah As-Sajdah. Dan saudara-saudari Fakrul, apa punca orang boleh sombong? Antara punca orang boleh sombong adalah kerana pengalaman dia lebih lama daripada orang lain. Saya boleh sombong dengan Fakrul. Saya rasa saya boleh ada perasaan begitu. Kamu siapa? Baru setahun jagung, kerja kat sini. Saya boleh jadi seperti seumpama seorang yang umur sudah 50-60 yang memandang hina seorang yang umur 20 hanya kerana kita merasakan kita punya pengalaman lebih daripada orang lain. Lalu di dalam surah As-Sajdah Allah memaparkan, hello manusia, hello Quraisy, kamu rasa kamu sudah begitu lama memegang kuasa di Makkah, kamu tak boleh terima kedatangan seorang Rasul yang memperkenalkan dirinya sebagai seorang Rasul. Kamu tak boleh terima kedatangannya hanya kerana kamu sudah begitu lama menguasai dan memimpin Makkah. Kamu sangka dengan pengalaman kamu lebih hebat? Hei, langit dan bumi lebih lama daripada kamu. Maka Allah menggambarkan dalam surah As-Sajdah penciptaan langit dan bumi sebelum penciptaan manusia. Perasan Allah menyebut penciptaan manusia dulu ke?
Sayang, slow sikit Fatihah pula dah. Okey, perasankan dalam surah As-Sajdah Allah sebut penciptaan manusia dahulu kah atau penciptaan langit bumi dulu, Fakro? So saja dah langit bumi dulu. Langit bumi dulu. That's mean matahari lebih tua daripada kamu. Apa atas kepala kamu lebih tua daripada kamu. Tapi mereka tidak pernah belagak sombong. Amboi kamu. Baru 30, 40, 50 tahun, 100 tahun memegang kepimpinan Makkah secara keturunan. Kamu rasa kamu lebih mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Very junior dalam memegang mikrofon bercakap pada penduduk Makkah, lalu kamu memperlekeh beliau. Kita kena ingat, Allah sentiasa mengingatkan kita, pengalaman boleh menipu dan memperdaya. That's why jangan pelik. Allah menguji Iblis yang lebih berpengalaman dengan Adam alaihissalam yang sangat super junior. Tetapi malaikat menunjukkan teladan. Allah telah memilih super junior. Mesti ada kelebihan berbanding kita super senior. Lalu kami sujud kerana perintah Allah. Dia ada kelebihan yang tak ada pada kita orang-orang tua dan orang-orang lama. Saudara-saudara Yusuf lebih senior atau lebih junior, Fakro? Lebih senior. Lebih senior. Akhirnya mengaku kalah dan sujud kepada Yusuf yang merupakan adik mereka. So jangan tertipu dengan pengalaman. Ya. Dan Allah mengajar kita, ya, bahawasanya Al-Quran merawat penyakit sombong. Sebab sombong, rasa diri bagus, itu tidak akan menyebabkan kamu rasa bahagia. Sebab kamu sentiasa akan berfikir untuk lebih popular, mempertahankan populariti kamu. Kamu rasa kamu nak mempertahankan kekuasaan kamu. Ini menyebabkan manusia tidak pernah rasa kenyang. Sentiasa tak pernah rasa puas, Fakro. Bahagia ke bila dah dapat sejumlah angka pendapatan, nak dapat lagi lebih tinggi, dah dapat 10,000 follower contohnya, nak 100,000 follower, tak pernah rasa cukup. Itu menyebabkan orang derita, Fakro. Dia sentiasa menderita sebab dia fakir. Dia tak pernah rasa cukup. Ada orang miskin tau, tetapi dia sentiasa kaya jiwa, sentiasa rasa cukup, sentiasa rasa redha, sentiasa ucap terima kasih pada Allah. Maka kedua-dua surah ini, sayang, please, kedua-dua surah ini di bahagian pertama merawat penyakit Hati sombong. So fahamlah kita, kedua-dua surah ini turun kepada Nabi SAW ketika orang-orang kafir sangat bongkak. Dan apa kaitan dengan kepimpinan? Tak mana pegang. Apa kaitan dengan kepimpinan macam anda sebut di awal tadi? Kaitan kepimpinan adalah yang anda nampak, Ustaz, kadang-kadang kita rasa Bukan yang ni. oh terbalik. Tak dengar. Kadang-kadang yang anda nampak, Ustaz, kalau kaitannya kepimpinan, kadang-kadang kita rasa yang kita lebih deserve untuk lead sebab pengalaman kita mengatasi orang yang dia baru setahun jagung dalam kepimpinan. Dia tak ada pengalaman. Dia mungkin tak tahu macam mana dia nak bentuk masyarakat sebab dia tak pernah deal dengan masyarakat. So kalau apa yang anda nampak kalau berkaitan kepimpinan adalah tempoh dia memegang sesuatu itu sentiasa dilihat sebagai kelebihan mengatasi orang yang sentiasa kurang daripada tempoh masa. Dan anda rasa menarik, Ustaz, sebab ayat pertama ada sebut tentang soal insan, ada sebut tentang masa lah, kalimah dahrun itu sendiri. Lupa dia dah ni, saya ada tukar tadi. Tak apa. Saya pun terlupa nak mention bagaimana pula surah Al-Insan pada mendokong bahagian pertama. Kita akan mendapati ayat pertama, ya, Fakro. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Perasan tak ayat pertama ini berbicara tentang apa? Ayat pertama berbicara tentang, hey manusia, kamu sekarang terpedaya dengan madhkura. Madhkura apa, Fakro? Disebut-sebut. Ya. Popular. Kerana kuasa, ya, kerana kaya, kerana rupa, kerana tahta. Siapa tokoh yang pernah popular menurut Al-Quran? Firaun. Siapa tokoh dalam kisah-kisah kaum-kaum terdahulu yang berbangga kita lebih baik daripada orang lain, kita lebih baik daripada orang lain? Nahnu ashaddu minna quwwah. Siapa lebih kuat daripada kita orang?
Apa kata saudara Yusuf bila berlagak kepada Yusuf? Wa nahnu usbah. Wa nahnu usbah. Ini penyakit hati. Penyakit hati yang pertama yang menyingkirkan makhluk di langit daripada syurga, iblis, adalah sombong. Ana khairum minhu. Penyakit pertama yang menyingkirkan manusia daripada rahmat Allah, yang menyebabkan pembunuhan, adalah sombongnya Qabil, yang merasakan dia punya korban lebih baik daripada Habil. Jadi saudara-saudari, ayat pertama surah Al-Insan punyai persamaan dengan surah As-Sajdah, iaitulah engkau berasal daripada satu alam, ada satu peringkat masa yang panjang, ad-dahar, nanti kita bincang, di mana engkau tidak pun disebut oleh sesiapa pun. Alam ini bermula dengan langit, dengan bumi dalam 6 masa menurut surah As-Sajdah. Mana demo? Demo duduk mana masa tu? Demo bangga orang sebut nama demo. Tapi ada orang sebut nama demo sebelum ni. Jadi cuba Fakrul ada pengalaman tak? Pergi satu tempat yang orang tak kenal pun kamu. Bayangkan kita kan, kita ni adalah pengalaman pergi satu tempat yang kita pun tak sangka orang tegur kita, Ustaz. Tetapi bayangkan kamu terlanggar kereta orang kan, contohnya kan. Masa tu baru kita tahulah langit tinggi rendah. Dia maki kita, dia sindir kita. Itulah gambaran bila kamu tidak dikenali. Lainlah kalau kita orang kaya terkenal, kalau terlanggar kereta orang pun dia hormat kat kita. Tak apa langgar lagi. Saya ada pengalaman baru-baru ni, di mana bila bawa anak main bola dekat satu padang tu, dah rupanya tak boleh main bola Fakrul. Kena maki Fakrul. Dalam hati, minta maaf saya bagi tahu, dalam hati ni nak je, kalau ikut hawa nafsu lah Fakrul, semoga Allah selamatkan kita. Kalau ikut nafsu, kita nak cakap je, awak kenal tak saya siapa? Kita nak, kalau ikut hawa nafsu lah tuan-tuan. Sebab segelintir orang memang boleh cakap macam tu Fakrul. Awak kenal saya siapa? Lepas tu viral. Tetapi siapa kita nak cakap macam tu? Siapa kita nak cakap awak kenal siapa saya? Hei, kamu berasal daripada asal alam yang orang memang tak kenal kamu. Okey, tak payah bercakap lah tentang ad-dahar, iaitulah 1 jutaan masa begitu lama. Kita di alam rahim, hari pertama di alam rahim daripada 9 bulan. Ada orang dah bagi nama dekat kita. Bahkan mak kita pun tak sedar kita ada dalam perut dia. Mak kita sendiri tak sedar kita dah ada dalam perut. Hari pertama daripada 9 bulan kita duduk dalam perut mak kita. Kita tak pun dikenali. Lalu sekarang amboi-amboi dah terkenal, susah nak terima teguran. Betul tak Fakrul? Bila kita dah mudah terkenal, madhukura sana sini, kita susah terima teguran. Sebab apa? Awak siapa? Saya super senior dalam hal-hal tertentu, awak junior. Baik, kita terus pergi yang kedua, persamaan antara As-Sajdah dengan Al-Insan. Fakrul, cuba lihat ataupun ada pengumuman-pengumuman tertentu. Mungkin ada yang tak boleh nak bersama sampai ke hujung. Terus buat pengumuman, silakan. Baik, untuk rakan-rakan yang bersama kita pada malam ni, mungkin tak dapat nak Ni. Sangkut kat telinga terus. Mudah. Tadi terbalik Okey, baik. Instagram okey ke dengar ke suara Instagram, TikTok okey ke? Untuk rakan-rakan di Instagram dan TikTok, Respon kalau tak clear bagi tahu sebab kita ada pengumuman penting yang kita nak bagi. Mungkin tak ada yang tak dapat bersama sehingga ke hujung. Baik, untuk rakan-rakan yang berada di Instagram dan juga rakan-rakan yang berada di TikTok, kita nak buat sedikit pengumuman yang mana kita ada pada malam ni kita akan buka pendaftaran untuk siri surah Al-Insan, dan kita hanya akan buka selama 24 jam untuk harga early bird, yang mana harga early bird hanya akan didapati bermula daripada jam 9 malam tadi. Kita dah mula buka pendaftaran sebenarnya. Kita akan buka daripada jam 9 malam tadi sehinggalah kepada 12.30 malam ni sahaja. Jadi kita hanya buka pendaftaran sampai 12.30 malam ini. Itulah, kalau nanti saya akan umumkan harga asalnya berapa, yang mana kita berikan harga istimewa, iaitulah harga 390 untuk 12 siri. Betul Ustaz? Ya, 12 siri. Ya, RM390 untuk 12 siri. Dan kalau terlepas harga early bird, tak ada masalah, masih lagi boleh dapatkan harga promo. Iaitulah harga promo hanya akan didapati pada dalam 3 hari saja, bermula daripada tarikh 5 hari bulan sehinggalah kepada tarikh 7 hari bulan. Itulah sebelum hari Ahad. Iaitulah kita akan beri harga istimewa bagi 12 siri dengan harga RM400. Jadi
sekadar itu saja pengumuman. Jadi mungkin ada yang tak dapat bersama sehingga ke hujung. Jangan lepaskan harga early bird sebelum jam 12.30 malam ini. Dapatkan harga RM390 sebelum ditutup dengan harga RM400. Okey, jadi saya kembali kepada Ustaz, insya-Allah. Terima kasih Fakrul. Terima kasih banyak-banyak Fakrul bantu. Yang kedua, kita akan mendapati bila Allah berbicara tentang manusia yang ada di sepanjang zaman, yang ada penyakit terpedaya dengan populariti, yang rasa namanya kena sentiasa dimuliakan, yang kamu tahu tak Fakrul, career yang sangat susah nak ditinggalkan apa dia? Career yang mana pergi ke mana pun orang akan puji. Memang susah nak tinggal dunia ni. Saya tak sebut nama kerjaya tu. Tetapi apa pun kerjaya, yang paling mencabar adalah apabila kerjaya itu adalah anda pergi ke mana pun madhkura. Anda menjadi objek ataupun subjek yang disebut-sebut dan diperingatkan kepada orang. Ni ada orang datang ni, ada orang datang ni. Sebab itu dalam Al-Quran, pemimpin-pemimpin yang sentiasa dipenuhi dan dikerumuni ramai orang diberi gelaran malak. Tahukah anda malak itu berasal daripada kalimah malak yang bermaksud sentiasa dipenuhi dengan ramai orang. Dan memang susah nak tinggalkan karier ni. Dan Quraisy, pemimpin-pemimpin sebahagian mereka dahulu kala yang kafir, sebahagiannya antara yang telah gagal dalam ujian ini. Lalu yang kedua, Allah datangkan apa yang sepatutnya kamu bangga. Apa yang kedua Fakrul, ingat lagi tak? Kemuliaan manusia. Kamu sepatutnya berbangga bukan dengan harta, bukan dengan follower, bukan dengan rupa, bukan dengan apa lagi Fakrul, pengalaman, usia. Saya belajar lama kat sekolah agama, awak belajar sikit sangat, awak belajar kat barat. Apa lagi seseorang boleh bangga Fakrul? Ilmu. Saya PhD, awak master, saya master, awak degree, saya profesor, awak pensyarah muda. Ini semua adalah ujian yang akan berlanjutan. Lalu Allah rawat, subhanallah. Di bahagian kedua Allah bagi tahu, awak kena ingat, awak mulia bukan sebab awak. Awak mulia disebabkan, kalau menurut surah As-Sajdah, kami yang muliakan awak. Awak bermula daripada sesuatu yang hina. Kami yang memberikan awak kemuliaan. Dia yang memberikan kamu kecantikan. Allazi ahsana kulla syai'in khalaqah. Dia yang memperelok ciptaan kamu. Daripada alam rahim sampailah ke alam dunia. Allah ciptakan manusia ahsani taqwim. Anda tahu tuan-puan apa maksud ahsani taqwim? Alladhi ahsana kulla syai'. Ahsana memperelok penciptaan manusia sehingga berbeza daripada malaikat, jin dan makhluk lain kerana ditiupkan ar-ruh. Awak sepatutnya bangga dan merasa mulia kerana awak ditiupkan ruh. Ruhi min amri rabbi. Ruh yang ditiupkan daripada Allah Subhanahu wa taala sendiri, daripada tempat yang amat mulia. Kamu itu daripada air mani yang hina. Itu dalam surah As-Sajdah. Ya. Min tin, min sulalatin min ma'in mahin, dalam surah Al-Insan. Min nutfatin amsyajin nabtali. Kamu tu hina, tetapi kami yang muliakan kamu. Tengok ya, berapa kali Allah sebut inna khalaqna al-insan min nutfah. Inna hadainahu sabil. Kami yang muliakan kamu. Jadi kita kena ingat, sumber sebenar kemuliaan adalah agama. Awak kena bangga bila awak mengenal Tuhan. Inilah sumber kebanggaan, kemuliaan, kebahagiaan. Sebab ruh adalah sesuatu yang membezakan manusia daripada makhluk lain. Jangan salah faham maksud saya tidak sebut ruh ya. Yang Al-Quran sebut adalah wa yas'alunaka 'anir ruh. Ar-ruh ada makrifah kat situ. Dia adalah very specific ruh yang ditiupkan Allah, yang menyebabkan Nabi Adam yang tidak bergerak kerana ditiupkan ar-ruh, lalu hidup, bergerak, dan apa berlaku? Kerana ar-ruh malaikat sujud. Ini menunjukkan ar-ruh melebihkan kamu, walaupun kamu super junior, kerana ar-ruh kamu disujudi oleh super senior. Kamu perlukan ar-ruh untuk mulia sebagai khalifah.
Jadi ini bahagian kedua, di mana apa yang sepatutnya manusia bangga. Jadi bila kita nak kata apa yang patut saya bangga 2022 Fakrul, kita bincang retreat kan. Apa yang kita rasa apa yang patut kita bangga, saya retreat dengan family baru-baru ni. Apa yang kita patut bangga, pencapaian apa 2022? Segelintir orang berbangga dengan pendapatan yang 20% lebih baik, saving yang 20% lebih tinggi daripada tahun sebelumnya, ataupun sampai ke sebuah negara yang tak pernah sampai sebelumnya, pertama kali keluar negara. Apa lagi? Yang orang boleh bangga yang dia capai tahun lepas, yang dia tak pernah capai sebelumnya. Dia rasa bangga. Publish buku mungkin. Boleh publish buku dalam bahasa Inggeris, terasanya aku. Okey, dia boleh publish satu buku contohnya. Tetapi Allah nak kamu bangga dengan retreat sembang benda ni. Setakat mana kita kenal Tuhan? Anak-anak kita kenal Tuhan setakat mana? Sebab orang yang paling layak untuk berbangga adalah orang yang merasakan kedekatan dengan sumber kepada segala bahagia. Dia merasai sendiri kedekatan dengan sumber kepada segala kebahagiaan, bahkan pencipta kebahagiaan. Jadi ini kayu ukur sebenar seseorang perlu merasakan kemuliaan. Kalau kita mula melihat mulia dengan cara lain, bukan kenal Tuhan, yang ni manusia menderita dan merasakan dirinya terhina bila dibanding dengan dia lagi cantik daripada saya dalam Instagram. Makanannya sentiasa lebih berselera berbanding makanan saya. Hari-hari asyik-asyik makan makanan sama. Dia punya rumah 2 tingkat, saya setingkat. Saya tengok Instagram dia, saya tengok TikTok dia, dia update dia punya bisnes dia lebih baik daripada bisnes saya. Ini menyebabkan kita rasa apa dia panggil dalam bahasa psikologi Fakrul, menghina diri ni, bukan self torture, wallahualam lah. Dia membandingkan dirinya dengan orang lain. Dia seolah-olah dia tak ada nilai. Aku tak ada nilai. Kerana dia duduk scroll, dia merasakan saya nak capai apa yang dia capai bang. Sebab kita tak ada apa kita nak bangga. Saudara, walaupun tak ada harta, anda ada sebab untuk rasa bangga. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun liyakuna kalimatullah yal ulia. Awak jangan rasa sedih dan pedih seandainya awak tinggi kedudukan di sisi Allah. So al-insan datang untuk menunjukkan bila kamu kenal Tuhan, kamu kenal sumber kebahagiaan adalah syurga, maka apa-apa berlaku kat tengah jalan kamu tak akan risau. Bahkan kalau kita baca surah Al-Insan, Fakrul, perasan tak ada cerita sangat tentang susah payah kat dunia. Kalau kita tengok surah Al-Ankabut, ada cerita Nabi Nuh 950 tahun kena torture dengan mak ayah dalam surah Al-Ankabut. Ahasiban nas, ada beberapa surah yang sangat detail dalam menceritakan tentang cabaran kaum muslimin. Tapi dalam surah Al-Insan, kita hanya jumpa perkataan sabar, Fakrul. Kita jumpa perkataan seolah-olah tak ada sangat nak dibesarkan sangat susah payah hidup kat dunia ni, tuan-puan. Tak dibesarkan sangat dalam surah Al-Insan. Ya, lah sekali Rasulullah dia perintahkan untuk bersabar. Fasbir li hukmi rabbik wala tuti' minhum. Sebab apa? Sebab orang yang kenal Tuhannya, hidupnya bertuhan, dalam apa jua cabaran dia akan pandang remeh sebab dia tahu dia tidak hidup setakat di sini. Tuhan itu memerhatikan saya. Bukan Tuhan kalau tidak sempurna ataupun terlepas pandang. Tuhan sempurna segala sifat. Dia memerhatikan apa saya buat. Dan dia tidak buat saya setakat di sini. Saya tidak perlu bersedih kalau saya tidak lebih baik di pandangan mata orang. Saya mungkin ada kelemahan akibat penyakit ataupun OKU. Saya mungkin lemah, ya, dari sudut jumlah pengikut berbanding orang lain. Tapi saya tak ada sebab untuk bersedih. Sebab apa? Kenapa orang lain pandang saya kena anggap penting, sedangkan yang paling penting siapa pandang kita? A'lam. Tuhan pandang kita. So Allah tunjukkan walaupun kamu hina kat dunia wahai para sahabat, ya, tetapi kamu semua bakal jadi raja di syurga. Wa idza ra'aita thumma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Bayangkan Bilal bin Rabah yang dihina, bayangkan Khabbab al-Arat yang dihina, bayangkan Ammar bin Yasir yang dihina. Semuanya jadi jiwa besar dan meremehkan sakit ini semua akibat daripada rindu pada syurga. Sakit sini sekejap je. So that's why juga surah Al-Insan 60% cerita mengenai syurga. Jadi nampak ya persamaan bahagian yang kedua, di mana kedua-dua surah ini berbicara tentang iaitulah Allah muliakan manusia. Allah muliakan manusia. Kalau dalam surah Al-Insan ini, Allah muliakan manusia dengan Allah mengurniakan
as-sabil, inna hadainahu as-sabil. So ada perbincangan nanti dalam kelas, as-sabil itu merujuk kepada apa, tapi dalam bahasa mudah ia adalah potensi untuk kembali kepada Tuhan. Sehingga dia rasa dia perlukan Allah sudah lebih daripada cukup. Allah sudah cukup. Dan yang lain-lain ini biarlah bukan matlamat. Sebab Allah adalah segala-galanya. So Allah kurniakan as-sabil untuk kamu rasa bertuhan. Baik, yang ketiga Fakro, Ustaz, sebelum silakan. Kalau ada soalan ke apa, saya pun tak sempat tengok. Sebenar raikan tadi ada beberapa orang tanya Ustaz tentang tentang ada ruang tajaan ke ataupun ada ruang untuk bayar sponsor ke, bayar ansuran ke, dan macam mana nak daftar untuk. Silakan. Jadi untuk yang bertanya tadi, saya perasan ada beberapa banyak dan beberapa komentar yang sangat baik yang saya kira tak sempat kita nak baca satu persatu, tapi kita sangat hargai. Saya sempat baca tadi, alhamdulillah. Tapi saya nak menjawab beberapa persoalan berkenaan siri kita, iaitu siri surah Al-Insan. Siri yang mana daurah yang kita akan laksanakan bermula pada bulan ini insya-Allah, bermula pada 11 Jun. So untuk mendaftar boleh tekan, untuk yang berakan-rakan berada di Instagram boleh pergi kepada latest post Ustaz Syahari, ada link yang boleh ditekan, ataupun kalau untuk rakan-rakan di TikTok boleh tekan paradigmaibrah.on.pay.my-order-form-daurah Al-Insan. Saya ulang sekali lagi, untuk rakan-rakan yang berada di TikTok boleh tekan Paradigma Ibrah, PARADIGMA Ibrah, IBRAH, kemudian .onpay, kemudian .my-order-form-daurah Al-Insan. Jadi boleh daftar, cepat dapatkan segera promosi early bird sebelum kita kembali kepada harga promo awal lah 400. Jadi saya akan serah kepada Ustaz untuk sambung. Berapa minit dia cuba check sebab kita IG hanya 1 jam. Okey. Saya akan bagi nota saya ini di Telegram Syahri Abdul Rahman. Saudara-saudari boleh follow Telegram saya kerana sesi ini adalah percuma. So nota saya akan beri pada anda pun percuma, di mana di situ lebih detail apa yang saya sebutkan tadi dan akan datang. Yang ketiga, yang pertama apa? Cuba ingat balik penyakit hati dibanteras oleh uslub Al-Quran yang mengkritik dan menyindir. Ya. Orang yang pertama menerima Al-Quran iaitu bangsa Quraisy di Makkah. Kemudian Allah tunjukkan alternatif. Okey, kalau ni tak boleh, apa yang boleh? Berbangga dengan agama. Inna akramakum indallahi atqakum. Baik. Tetapi segelintir orang, dia tidak terasa dengan terapi ataupun saranan Al-Quran. Jadi datanglah bahagian ketiga. Saya mendapati persamaan yang ketiga adalah Allah memulakan bicara tentang neraka. Wal'iyadu billah, sebelum syurga. Al-Insan, anda akan mendapati hanya satu ayat sahaja berbicara tentang neraka. Cuba teka Fakru ayat apa? Inna a'tadna lil kafirina salasila, Allahu akbar, wa aghlala wa sa'ira. Anda akan mendapati uslub surah Al-Insan menggambarkan sengsara selamanya dalam neraka. Salasil berperanan untuk menambat supaya tidak boleh keluar. Aghlal ada fungsinya, sa'ira ada fungsinya, ada suhunya. Tetapi tiga objek ini, salasil, aghlal, sa'ir, adalah menunjukkan semasa diseksa. Adapun as-sajadah Fakru sebelum diseksa. Tetapi dalam as-sajadah agak panjang lebar berbanding Al-Insan. Kerana apa? Allah mendahulukan cerita neraka sebelum cerita syurga. Kembali semula kepada realiti ketika kedua-dua surah ini diturunkan. Majoriti beriman atau majoriti tidak beriman? Saya memilih pandangan yang menyatakan Al-Insan adalah surah Makkiyah. Nanti kita bincang, kita sembang dalam kelas kenapa saya mentarjihkan ia adalah Makki, ya, dan tidak Madaniyah, ya. Lalu jawapannya adalah realiti pada waktu itu. Majoriti yang mendengar Al-Quran tidak beriman. Maka tidak pelik Allah mendahulukan ancaman, iaitulah orang yang tidak beriman, hampa belaka ni jaga-jaga, neraka menanti kalian. So Allah mendahulukan neraka dalam surah As-Sajdah
tetapi babaknya sebelum dihumban dalam neraka jahanam. Penyesalan, Rabbana absarna wa sami'na fadhuku bima nasitum, ucapan para malaikat sebelum seseorang itu diterjunkan, tetapi semasa diseksa, sengsara selamanya, itu hanya memerlukan, kalau As-Sajdah ada 3 ayat pasal neraka, ya, surah Al-Insan ada 3 objek mengenai neraka dalam satu ayat. Kemudian datang bahagian yang keempat, Allah berbicara tentang lawan kepada balasan orang tidak bersyukur. Kafura, lawannya adalah imma syakiran wa imma kafura. So Allah mula menceritakan tentang syakir, pembalasan pada orang yang follow apa yang Al-Quran sarankan. Apa Quran saran dalam bahagian kedua tadi? Apa Quran saran dalam bahagian kedua tadi? Perbetulkan balik apa yang patut kamu bangga. Fazfar bidatid din taribat yadak. Dalam pemilihan jodoh Fakruh, rasa bangga bakal isteri orang yang kuat beragama, walaupun tiada rupa barangkali, walaupun tiada harta barangkali, walaupun barangkali tidak ada keturunan mulia-mulia. It's okay, selagi dia ada agama, saya bangga dapat kahwin dengan dia. Alhamdulillah. So berbangga dengan agama adalah tema kedua-dua surah ini. Okey. Lalu orang yang berpegang teguh dengan prinsip ini, kita akan mendapati diceritakan dalam hanya beberapa ayat surah As-Sajdah, tetapi panjang lebar dalam surah Al-Insan. Hanya beberapa ayat sahaja dalam surah As-Sajdah. Allah tidak hanya menceritakan tentang nikmat syurga, tetapi amalan apa yang diorang buat kat dunia ni. Kalau kita perhatikan surah As-Sajdah, anda akan mendapati ada 2 ciri orang syurga di dunia. Pertama, dia jaga hubungan dengan Allah, iaitulah tahajud. Apa ayatnya? Tatajafa junubuhum anil madaji'. Tetapi dia juga memelihara hubungan dengan manusia, iaitulah wahum la yastakbirun ataupun wa mimma razaqnahum yunfikun. So tolong pegang betul-betul, ada 2 ciri ahli syurga yang Allah memang buat kita nampak menerusi Quran, tetapi hakikatnya kita tak nampak. Lalu ini yang disebut sebagai ma ukhfiya lahum. Diorang tak nampak benda ni. Orang-orang mukmin tak nampak depan mata hakikat syurga, tetapi mereka percaya kerana Quran memberitahu. Instagram brother. Okey. So untung TikTok ni. Stabil je dia punya line. Alhamdulillah. Lepas tu muka aku lagi cantik kat TikTok nampaknya. Astagfirullah. Okey. So sifat ahli syurga menurut surah As-Sajdah, nombor 1, memelihara hubungan dengan Allah, tahajud pada waktu malam. Kita matikan wifi yang sini. Kita mati dah. Sini pun kita matikan wifi. Okay. Dan yang kedua, mereka sentiasa melakukan infak. Sentiasa matikan wifi. Okay. Sentiasa apa benda aku cakap ni? Sentiasa memelihara infak. Lalu kita akan mendapati, subhanallah, dalam surah Al-Insan, Allah memulakan ciri memelihara hubungan dengan manusia dan kemudian hubungan dengan Allah. Okay, sekali lagi kepada rakan-rakan Instagram yang terlepas, dalam surah Al-Insan, dalam surah As-Sajdah, Allah menyebut ciri hablum minallah terlebih dahulu, iaitulah kharru sujjadan tatajafa junubuhum. Baru kemudian Allah menyebut tentang ciri hubungan dengan manusia, iaitulah melakukan infak, wahum la yastakbirun, tidak takabur. Tetapi dalam surah Al-Insan, bahagian keempat, pembalasan ahli syurga, Allah menyebut sifat ahli syurga dengan sifat apa dulu? Memberi hubungan, membina hubungan yang baik dengan manusia. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah. Dan Allah mengkemudiankan hablum minallah. Semuanya ada sebab. Sebab apa? Allah sebut di bahagian akhir baru perintah untuk tidak meninggalkan tahajud, qiyamul lail wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Dan yang terakhir, tuan-puan sekalian, ya, Al-Quran sangat sempurna dalam hal ini.
amat sempurna, maka tidak peliklah ia bermukjizat. Anda kalau dengar ucapan pun, kita sangat mementingkan ucapan itu berakhir dengan CTA, call to action. Sebenarnya awak nak cakap apa? Sebenarnya awak nak suruh kita orang buat apa? So, kita bincanglah lama-lama retreat sekalipun. Yang penting pelan bertindak. 1, 2, 3 KPI. Maka subhanallah, nanti kita bincang ada 5 perintah Allah di penghujung surah Al-Insan. Yang pertama sekali Al-Quran. Yang kedua adalah bersabar. Yang ketiga adalah zikrullah wa dzkurisma rabbika bukratan wa asila. Yang keempat adalah tahajud, ya, wa minal laili fasjud. Yang kelima adalah tasbih. Semua benda ni nampak macam sama tetapi berbeza-beza, dan ia adalah step by step. Kita akan bincang nanti insya-Allah. Yang penting apa persamaan? Anda akan mendapati dalam surah As-Sajdah, call to action yang paling jelas adalah Rasulullah diperingatkan agar jangan sekali-kali ragu untuk menyebarkan Quran ketika orang semakin ramai menentang kamu. Jangan sekali-kali kecewa, jangan sekali-kali sedih hati. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala takum fi miryatin min liqa'i. Jangan sekali-kali biarkan keraguan itu menyebabkan kamu tak rasa kemenangan itu sudah hampir. Allah dalam perjalanan untuk memenangkan perjuangan kamu dan menjadikan daripada perjuangan kamu ini akan lahirnya pemimpin-pemimpin. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina. So teruskan perjuangan. Itu bahagian kelima dalam surah As-Sajdah. Fa'arid anhum. Pedulikan apa mereka nak buat. Teruskan perjuangan, fokus pada apa dalam kawalan. Usah pedulikan apa yang bukan dalam luar kawalan kamu. Dan kalau kita lihat surah Al-Insan pula, subhanallah, pun sama. Rasulullah diperingatkan untuk fokus kepada terus menyebarkan Al-Quran. Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila fasbir li hukmi rabbik wala tuti' minhum athiman aw kafura. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak-banyak. Fakrul, ada pengumuman? Okey, baik. Baik, alhamdulillah, tuan-puan yang bersama dengan kita di ruangan TikTok dan juga di ruangan Instagram.